Jadi kita akan beralih kepada topik utama. Kita akan bermula dengan cerita di utara tanah air, membabitkan Kedah dan juga pasukan Sabah. Ini bukan pilihan saya, tetapi produser dah letak itu nombor satu. Bagi tahu siap. Bagi tahu siap. Yo, kita mula yo. Yo nampak diam ni. Sebab kita tengok Sabah menjadikan gol awal, tapi tak berapa konsisten sepanjang perlawanan tu. Gol awal tak menjaminkan pasukan Sabah dapat 3 mata pada malam tersebut. Saya tengok game tu, apabila Kedah kena, transisi bola, lepas tu formation itu bertukar. Nampak pula urgensi Kedah untuk lebih menyerang, Datuk. Bagi saya, malam tu tak pernah saya dapat lihat Sabah bermain begitu. Mungkin ada kekurangan pemain utama daripada segi kecederaan atau apa, tetapi permainan Sabah sungguh berlainan sekali kerana mereka lebih bertahan. Cuma kesemuanya akan kembali ke dalam satu kawasan dan meletak Badrul Bakhtiar di bahagian atas keseorangan diri, dan ini memberi, walaupun mereka mendalai 1-0, tetapi ini memberi lebih banyak ruang dan peluang jaringan bagi pasukan Kedah, dan Kedah telah memanfaatkan peluang-peluang itu dengan baik, kembali mendapat kemenangan 2-1. Menarik. Sebenarnya satu perlawanan yang seperti Datuk cakapkan tadi, kita tidak dapat melihat sebenarnya pasukan Sabah itu sendiri kan, sebab kekalahan yang kali kedua berturut-turut pasukan Sabah selepas kalah dengan Kuala Lumpur City dan menentang Kedah. Dan kalau apa yang kita lihat, injuri pemain telah merencatkan taktikal daripada Coach Ong Kim Swee itu sendiri. Dan saya tertarik dengan pre-show sebelum perlawanan yang mengatakan dia ingin melihat kalau dia menjadikan gol di pasukan itu, dia tidak mahu dibolosi dengan agak mudah kan, tapi tertarik juga dengan pasukan Kedah. Saya rasa salah satu best game yang mereka beraksi ketika menentang Sabah, dan kita melihat setiap kali positioning mereka, mobility pemain-pemain itu sendiri, pemain-pemain Kedah itu sendiri nampak menarik, dan hingga kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh peminat mereka lah ketika melawan top 4 punya tim. Game ini juga menampakkan Litak tidak seperti sebelum ini. Ya, dia menjadikan 2 gol. Tetapi saya suka tertarik apa yang Syukur katakan, positioning, Yo. Dia tidak overdo, dia tidak berlegar. Ada kalanya berada di Kuala Kedah, ada kalanya berada di Sungai Petani jika sebelum ini. Tetapi dia sudah nampak memahami apa yang diinginkan Nafuzi. Ya, kita boleh memuji apa yang malam Litak lah, 2 gol pada menentang Sabah. Tapi saya memuji juga pemain-pemain lain seperti Hidalgo. Saya tengok Hidalgo pada malam tersebut, dah lama tak nampak game Hidalgo yang sebenarnya. Malam tu saya tengok Hidalgo dapat mengucap-kacirkan terutama defense kiri Sabah lah, dapat menembusi dan membuka ruang kepada pemain-pemain lain tu yang membuatkan Litak dapat menjadikan 2 gol pada malam tu. Adakah dia, Nafuzi, meletakkan Litak sebagai free roll, target man, atau bagaimana tu? Bagi saya, selepas ketinggalan 1 gol di awal-awal permainan, seperti Syukur cakap, kita nampak Kedah bermain dengan begitu baik dan banyak movement. Dan juga Hidalgo, macam Mak Yo cakap, dah lama tak tengok dia bermain begitu, dan Hidalgo membuat 2 assist, dua gol tu. Bagi saya, kenapa? Yang pertama adalah Kedah ketinggalan 1-0. Yang kedua, Sabah tidak pergi attack. Jadi di sini dalam pemikiran pemain-pemain Kedah, nak cari gol penyamaan, nak cari gol penyamaan. Jadi saya lihat sampai central defender Kedah pun berada di dalam kawasan Sabah. Jadi di sini mereka akan mengucang-acirkan. Sebab tu kita nampak Kedah punya movement malam tu sungguh menjadi, kerana boleh dikatakan bermain di tengah padang dan ketinggalan 1-0 untuk menjaringkan gol, mencari gol penyamaan. Dan juga selepas mendapat gol penyamaan, masih lagi Sabah tak break. Sabah tak break. Mereka masih datang lagi, dan
malam tu memang Kedah berhak mendapat Di kemenangan. posisi mana yang Suku? Kalau Saya tertarik, saya pun nak cakap ni. Sebenarnya Kedah mendominasi bahagian tengah dalam perlawanan tu amat baik sekali lah. Dengan membawa pemain daripada Uzbekistan, tak silap foreigner tu, yang sentiasa membuat larian-larian untuk break defender pasukan Sabah tu sendiri. Dan akhirnya shape pasukan Sabah tu daripada segi defending, walaupun dia leading 1-0, mereka cuba bertahan, tapi akhirnya dia koyak dengan larian-larian pemain-pemain, dan once pemain-pemain Kedah itu sendiri yang sentiasa melakukan one against one beat. Jadi benda-benda ni yang kalau kita lihat sebenarnya hari-hari pasukan Kedah lah pada malam tu. Kalau kita lihat setiap apa yang mereka lakukan nampak smooth, nampak kemas, dan nampak dia orang punya approach dalam attacking minds dia, attacking third dia orang amat baik sekali.